اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Gitu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan setengahnya syarat semayang itu Islam dan tamyiz dan mengetahui ia akan kaifiat semayang seperti dibedakan perdunya semayang daripada sunatnya, atau ia i'tiqad segala yang diperbuatnya itu sekaliannya perdu dan jangan di'tiqad yang perdu itu sunat. Baik, setengah daripada syarat semayang ni syarat sahnya sembahyang, iaitu Islam. Kalau tak Islam, tak sah. Orang kafir tidak diwajibkan solat di dalam dunia. Oleh kerana itu, pemerintah kerajaan Islam tak boleh nak hukum orang kafir yang tidak solat. Ada pun orang Islam yang tidak solat, kerajaan boleh hukum, iaitu solat fardu. Solat sunat tak boleh. Sebab solat sunat tak wajib. Dah tak je dengar pun kerajaan hukum orang tak semayang. Memanglah, sebab nak hukum orang yang tak semayang tu dia kena orang semayang. Orang yang tak semayang takkan nak hukum orang tak semayang. Yang kita dengar kesalahan jenayah, curi, sambung, edah dadah, bunuh orang. Kesalahan tak semayang tak ada hukum pun ada, tapi tidak dilaksanakan. Sebab tu siapa yang jadi kerajaan wajib melaksanakan hukum ke atas rakyat apabila rakyat melakukan kesalahan. Kesalahan rakyat ni ada dua. Yang pertama yang sabit di dalam Quran dan hadis, dan yang kedua yang tiada sabit tetapi boleh dihukum jika memberi hukuman itu memberi kebaikan kepada pesalah dan orang ramai. Tapi kita hak dalam Quran tak laksana hukum. Situ salah. Batu sebuah kerajaan Islam bukan saja membina masjid, tapi juga melaksanakan hukum Islam. Antara hukum Islam yang sudah tidak dibuat lagi sekarang, menghukum orang yang tak semayang. Orang tak semayang ni akta jenayah ni. Yang pertama hudud, yang kedua takzir. Hudud ni bagi orang yang tidak melakukan semayang, sama ada dia i'tiqad semayang itu wajib atau tak wajib. Dan takzir ini ada hukuman yang lebih ringan jika tidak dilaksanakan hudud. Hudud meninggalkan semayang, hukuman mati. Jika tidak dilaksanakan hukuman mati, dilaksanakan hukuman takzir. Di negeri kita dua-dua tak ada. Hukuman mati pun tak ada, takzir pun tak ada. Mencuri ada hukuman, tapi hukuman rekaan sendiri. Betul tak? Allah kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki perempuan yang sabit kesalahan naik mahkamah, yang tidak mendapat keampunan daripada warisnya, maka dihukum potong tangan. Jika tidak, hendaklah dilakukan takzir.
hanya lebih ringan seperti penjara atau sebatang. Kita tidak melaksanakan hukum Allah. Apa yang Allah suruh tak buat. Murtad tak ada hukum. Batu ramai murtad. Dia jawab pula, kan tiada kebebasan dalam agama. Ramai jawab gitu. Dia kata tiada kebebasan, tiada paksaan, tiada paksaan dalam beragama. Ramai ni Facebook kau cerdik lagi. Padahal bodoh. Tiada paksaan ni iaitu perkara-perkara sunat ke atas orang Islam. Tak ada paksaan. Maknanya kalau orang Islam tak semayang duha, tak boleh ambil tindakan. Orang Islam tak pakai serban hak lelaki, tak boleh ambil tindakan. Tak simpan janggut, tak boleh ambil tindakan. Itu maksudnya tiada paksaan. Pasal perkara itu bukan perkara wajib dengan sepakat ulama. Adapun yang wajib dilakukan, maka tidak melaksanakan mesti dikenakan hukuman. Dan kata tak ada paksaan ni dua makna. Yang pertama, orang Islam dah yang tidak melakukan sunat tak boleh paksa. Hak wajib mesti buat. Tak buat kena hukum. Mari puak-puak bodoh, tak apa, kita tak buat pun tak ada paksaan dalam agama. Nak tutup orang apa kau anda orang. Siap baca ayat la ikraha fiddin. Apa tu? Ayat tu yang pertama tu orang kafir. Tak wajib kerajaan Malaysia paksa orang Buddha masuk Islam. Tu ayat tu lah, tak ada paksaan. Faham? Yang kedua, orang Islam dah tak boleh kerajaan paksa supaya buat amalan sunat. Ada. Faham? Ada pun meninggalkan yang wajib mesti dikenakan hukuman. Dia ikut pandai orang buat tambah buat pun mana boleh ikut pandai mau sign kontrak dah. Kalau seorang penyanyi dia sign kontrak dengan syarikat rakaman, boleh tak dia buat ikut pandai dia? Boleh tak? Tak boleh ikut kontrak. Awak tak boleh muncul di khalayak ramai tanpa persetujuan syarikat rakaman. Betul tak? Taat dia. Kita kerja, kita pergi sekolah, terikat tak dengan peraturan sekolah? Kita pergi sekolah pakai law indek, baju singlet, pakai tahan, kaki ayam, buku tak bawa. Cikgu tanya, "Guana tak pakai uniform sekolah?" Cikgu, "La ikraha fiddin." Cikgu kata, "Sektung mabuk." Pandai pula semua hak bodoh-bodoh mana pun dia taat peraturan sekolah. Masuk ikut waktu, balik ikut waktu, pakaian ikut uniform sekolah. Dalam Islam je dia tidak mahu taat. Itulah manusia yang jahat akhir zaman. Hukuman tak semayang ni boleh dikenakan hukuman takzir. Takzir di mana? Pukulan atau jail. Boleh report. "Halo, boleh? Boleh marang? Ya, ni boleh marang. Ni nak khabar ni kat Sungai Kerak ni ada 3 orang dak mayang duk main dam daripada Johor sampai Asar. Wajib kena atur le roban. Takat wak gi bala ambil statement. Kalau dia kata nak balik mayang dah, dapat. Dia buat kerak juga. Tak. Maka kena lokat 3 malam. Baca kitab. Ni nak menjenayah dak semayang. Batu ramai jadi jahat, hukum Islam tidak dilaksanakan. Dan tamyiz, syarat sahnya tamyiz atau tamayyuz dibaca asal. Tamayyaza ya tamayyazu tamayyuzan. Jadi tamim ya zai bacanya tamayyuz, tapi kita Jawi ni duk baca tamyiz. Patut tamyiz ni dengan 2 ya. Faham? Tak apalah. Apa makna tamyiz? Bahasa Arab, bahasa Melayu, kanak-kanak yang sudah pandai membedakan
Maka kanak-kanak yang sudah pandai beza baik buruk, udung molek, kotor, bersih, walau tak balik lagi, dia semayang, sah. Dan kalau tak sapa tamyiz, tak sah. Manusia ni ada dua. Yang pertama, balik. Yang kedua, kanak-kanak. Faham? Kanak-kanak, balik, Yang kanak-kanak pula, ada dua. Yang pertama mumayyiz, yang kedua ghairu mumayyiz. Kanak-kanak pula. Katakan balik umur 12 lah katakan. Baik hak dah apa 12 tahun ni, dia ada dua jenis. Pertama mumayyiz atau tamyiz. Dah umur berapa tamyiz, mumayyiz umur berapa? Tidak ada sakatang umur yang ditetapkan. Hanya setengah-setengah kita Arab sebut lebih kurang 7 tahun. Lebih kurang, bukan mesti gitu. Bila diterjemah ke kitab Jawi, dia akan jadi masalah sikit. Maka dibaca kitab Jawi lebih kurang 7 tahun. Yang sebenarnya tak mesti 7 dah. Lebih kurang 7 tadi asal daripada teks bahasa Arab, kitab Arab. Kalau 7 tahun Arab, makna kita lebih kurang 10 tahun. Katakanlah. Tapi tak mesti gitu. Sebab tu ulama kata kalau 5 tahun sekalipun dia boleh beza dah baik buruk, maka solatnya sah, dikira mumayyiz. Walau umur 9 tahun, 10 tahun sekalipun sebelum balik, tapi tak reti nak beza kotor dengan bersih, belum mumayyiz. Jadi tak ada ukuran tahun. Lebih kurang tu ada. Faham? Ada pun wajib disuruh semayang, ada sebut tahun. Nabi kata muru auladakum bis solah wahum abda'us sab'in. Ndaklah kamu suruh anakmu semayang dan padahal mereka itu genap berumur 7 tahun. Jadi bila Nabi sebut 7, maka kita pun sebut 7. Umur wajib suruh solat. Ada pun umur mumayyiz tak ada Nabi sebut. Maka tengok atas budak. Dah lagu mana contoh mumayyiz membezakan antaranya benda najis dengan benda bersih. Kalau dak mayit nak umur 4 tahun, jalan jumpa tai kambing, bulang mulut. Dia ingat orang jambu arang. Faham tak? Budak tu dak mayit. Di antara yang mudah lagi mumayit dah ni, walaupun baru umur 4 tahun, 5 tahun, dia tidak bertelanjang di depan abang-abang dia. Dia malu. Dia mandi, kalau tak ada tuala, nangis dia tak tubik. Faham tak? Padahal baru 5 tahun. Kalau ada mayit, joh 2, mulai ada. Kotek-kotek. Tak nak duk joget depan TV. Faham tak? Tu tak mayit tu. Pasal bagi dia tak rasa malu apa-apa. Tapi ada budak baru 5 tahun. Betul tak? Dia nak pergi mandi, dia nak ada tuala. Tubik daripada bilik air, dia kena pakai tuala. Betul tak? Tapi masih dia umur 4 tahun, itu beg bodoh kita lanjang. Bila masuk 6, 7, dak dia kena ada tuala dah. Budak tu dipanggil mumayyizun. Bahasa Arab, bahasa Melayu, dia boleh beza dah antara malu dengan dak malu. Faham? Dah kalau orang tua tu beg lanjang itu, orang tua dak mayit. Waktu orang tua cakap mu ni dak mayit ni, padahal 60 umur. Dak mayit nak mayit guana tu big lanjang orang depan tu cu tok ki tek net tahu mah. Faham? Pakai luar lalang aja depan anak-anak dia kau. Pendek aja. Anak-anak duk minum air, duk tengok TV. Ayah turun daripada tekak atas, turun bawah nak ambil pelayar. Faham tak? Pendek saja. Keting. Anak tunjuk tu undertaker. Faham? Tu dak mayit tu. Dan mengetahui akan kaifiat semayang seperti dibedakan yang fardunya daripada sunat atau ia i'tikad, ia pegang segala yang diperbuatnya itu sekiranya fardu dan jangan i'tikadkan yang fardu itu sunat. Di antara syarat sah semayang lagi, wajib kena tahu kaifiat semayang. Kaifiat bahasa Arab Melayu makna tata cara. Cara semayang. Makna sini kena belajar bab semayang.
Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli atau kama qala. Hendaklah kamu semayang sebagaimana yang kamu tengok aku semayang. Siapa tengok Nabi semayang? Hati jawab. Kita? No. Yang tengok orang yang dan bersama Nabi. Betul tak? Mereka ni dipanggil sahabat. Jadi hadis ni kena pada sahabat. Sahabat tengok Nabi semayang. Dalil banyak hadis-hadis. Kalau hadis Nabi cakap, sahabat kata. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, iza raka'an Nabi, bila Nabi rokok, tu maknanya Nabi rokok, siapa tengok? Nak, sahabat tengok. Ada lapah yang berbunyi dengan aku tengok. Ra'aitu Rasulullah fa'ala kaza wa kaza. Aku telah melihat Nabi melakukan perkara begini. Ada kalanya hak jenis dengar. Lepas pada Fatihah, sami'tu Rasulullah SAW qara'a ba'dal Fatihah surat Qaf atau kama qala. Kata sahabat, aku dengar Nabi baca lepas Fatihah surah Qaf. Faham? Itu maknanya sallu kama raaitumuni usalli, sahabat Nabi. Faham? Pasal kita tengok tak Nabi? Tak. Dengar tak? Tak. Jadi sahabat-sahabat, apa hak dia tengok, apa hak dia dengar, dia hafal. Ulama-ulama kediam zaman Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Imam Muslim dan puluhan lagi ulama hadis, dia hipung cerita-cerita ni. Jadilah hadis. Faham lagi? Jadi kita tak tengok, tapi kita tahu daripada sahabat yang tengok. Jadi maksud hadis kalau kita nak pakai, sallu kama alimtumuni usolli, semayanglah kamu sebagaimana yang telah kamu tahu bagaimana aku semayang. Kalau kamu tengok dalam buku-buku hadis, tapi tak kata gitu Nabi, tu panggil mafhum, yang dipaham. Faham? Jadi kita nak tahu apa yang telah diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis ni, ada tak sebut tepi-tepi jalan? Ada. Ada khabar tak di Maidin? Ada. Dalam utusan ada tak? Jangan di mana? Hadir majlis-majlis ilmu. Faham lagi? Tu orang kata ngaji. Bab mayang ni tak boh ngaji, tak boh dengar. Lepas tu mayang salah. Siapa yang malah belajar kemudian semayangnya salah, maka batal, tidak sah. Siapa yang sudah belajar tetapi masih lagi belum faham sepenuhnya, kesilapan-kesilapan diberi maaf yang tidak disengajakan. Faham? Itu untung orang ngaji. Yang peliknya, bab lain belajar, bab mayang tak mau belajar. Nak, buat apa? Bab welding 2 tahun. Belajar bab welding, belajar bab seni banner. Dah pas SPM lah. Faham? Ada arah nak belajar hak tu. IKBN. Belajar buat umur batu, belajar melas seming, tinggal tuk, tinggal pok, duduk, ulu jenaga. Nak belajar. Faham? Dah bayar apa dah belajar? Bodoh ke cerdik? Bodoh. Faham? Bukan orang marah belajar bab binaan. Belajar etik bab semayang. Bab semayang ni binaan agama kita. Kalau kita tak belajar, tak jadi utuh punah jahanam. Nak? Hak cerdik sikit, tak banyak masuk kolej. PTL. Masuk kolej 4 tahun belajar kolej, pok mok bayar 2-3-4 ribu setahun. Nak? Tu belajar gitu, tu belajar gini, boleh diploma. Tak belajar bab mayang, diploma bodoh. Pasal mayang tiang agama dia. Betul tak? Ada.
Hak cerdik banyak sikit, masuk Nabasiti, UITM, UTM, UUM. UM, USM, UIA, UAI. Bagus, alhamdulillah. Cemerlang sampai ke tahap universiti. Dak belajar juga bab semayang, cerdik ke bodoh? Jawab bodoh sikit, bodoh banyak. Dia ada benda bodoh sikit, tapi dak belajar bab semayang ni bodoh sikit, bodoh banyak. Dah. Dak belajar dak betul lah. Dak tahu benda mana itidal, benda air mustakmal, benda taharah, benda tayamum pun dak tahu kehala. Dak mandi junub apa? Tubik air mandi junub. Padahal gitulah. Kadang-kadang mandinya tidak sah, wuduknya tidak sah, solatnya tidak sah, kena seksa dalam kubur. Profesor hak tinggi sekali ada profesor. PhD belum tinggi lagi, kerana bila dapat doktor belum tentu boleh jadi profesor. Betul tak? Kalau madya bawah cak ayah hak tinggi kali profesor. Tinggi kali. Kalau tak belajar bab mayang, profesor lembu. Nampak? Kira apa-apa. Bab semayang. Siapa mu tak kira, mu menteri dan menteri raja ni mayang. Bila nak semayang, mu perlu kepada kesempurnaannya. Maka tidak dapat dicapai akan kesempurnaan solat melainkan dengan ilmu. Ada ilmu. Kita orang suruh terjemah Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Tak payah sambung wajah tu wajah lillazi. Hak depan tu sudah. Tubik air mazi dak diterjemah. Lama manis mayang apa? Lama dah mayang. Dak mandok lagi aku mayang dah. 60 tahun mayang saja dapat terjemah kat kali Allahu Akbar kabira, makna berapa? Tak boleh. Dah? Wak gi duana mo. Tak boleh terjemah. No, tubik Nabasiti segulung ijazah ikat dengan rebeng. Bukan barang-barang rebeng, bukan rebeng Maidin. Bunga rebeng. Cemerlang ijazah tertinggi, degree kelas A. Balik kampung. Wak si kunyi mo ayah. Anak tubik Nabasiti cemerlang. Tubik suat khabar. Hebat mengaji. UKM tanya suruh dia terjemah Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tak boleh setara. Betul tak? Ada cerdik kok mana? Kok mana ayat cerdik kok mana? Tak ada cerdik tu. Nampak? Sama dengan paung. Kan paung ada iti, paung bodoh. Tak boleh terjemah. Tujuan Allah berikan bacaan-bacaan di dalam semayang supaya kita hayati. Hayati bukan nengung, maknanya kita bawa dalam kehidupan. Dan kalau kita terjemah dak erti, tak tahu benda mana, jadilah sembah yang baca saja kokek. Tapi kalau budak bijak, mana dia duduk pun dia tak tinggal kuliah agama. Betul tak? Ngaji ni di Universiti Scotland ada usrah, ada tazkirah, ada kuliah. Ngaji di Kanada, Universiti Canberra, Canberra pula, Vancouver, ada tazkirah, ada kuliah. Molek-molek ada. Balik daripada luar negara, CJ pun tinggi, pandai semayang, pandai gitu, pandai gini. Dia kata macam mana? Ada ustaz mari ngajar dia ni. Tengok. Maknanya bukan salah universiti. Budak tu segi. Tak erti bahasa. Kena belajar cara-cara mengerjakan semayang. Biar kita boleh tahu. Kalau orang tanya akad takbir ni, masa nak takbir tu, akad tangan tu wajib ke sunat? Mesti kena jawab sunat. Dah takbir ihram Allah Akbar tu wajib ke sunat?
wajib. Biar cerdik gitu. Kita tidak wajib belajar siapa kita boleh karang kitab bab semayang, tak wajib. Kita tak wajib belajar siapa kita boleh berhujah bab semayang atas petang, tak wajib. Kita hanya belajar bab semayang hak wajibnya biar kita tahu apa yang kita buat dan kita akan buat. Tak? Itu saja. Dah hai mustakmal dak erti dah. Nak. Dia tu aja dengar dulu masa kalau rendah. Kenapa bodoh tu. Dah air mutlak tahu air tu kau air laut Air laut bang. Dah tahu air telaga bukan mutlak. Dah air dia, air telaga. Tu kata bila manusia meninggalkan majlis ilmu. Nak kita kelas kita dak jatuh hak dulu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, pas bawah hak dah. Beragak nana malang kita dengar dak erti. Betul tak? Dah. Makna benar nyotok. Nak? Dah apa gitu. Buat boleh dia gitu. Imam Syafi'i umur 5 tahun apa Quran. Umur 15 jadi mufti. Kita 60 umur. Sama bodoh dengan betul nabang. Bodoh. Dah apa? Pasal kita dah cakna. Kita lebih dunia ni jangan lebih pada agama. Dunia boleh ambil tapi jangan tinggal agama. Dari bila dunia dulu ilmu ke dia, adakah Allah beri ilmu ke kita? Bagi diri kita ni ilmu tu penting lah, tapi kalau ada dunia dulu. Tak? Alter dulu, pitih dulu. Adakah orang gini Tuhan akan beri ilmu yang banyak? Dah. Dengar itu lebih kurang anggap itulah. Kalau hak cari dalam laut. Nak dengan cari hak atas darat ni. Hak atas darat ni cari gini ya. Dengar orang ngajar, belajar bab akidah. Mana banyak cari hak atas darat ke cari barang dalam laut? Dah hidup dia dunia dah. Senang tak tenang ni kau. Law and order. Lambat dengar ada kandang baru. Pekor anjing. Bukan kecek pun 50 kuda tu tak tekok. Pekor. Pekor. Masuk dalam motor. 27 kaki paper 17 kaki tolak macam nak apun. Tutung. Kalau dengar bahan 12 kilo malam. Nampak? Sungguhnya candak beranda ikat di spender. Mana? Zaman Sita. Widuri. Cari barang dalam laut. Ni kucah musim dunia. Ada nampak gua ni ke dia. Ni mari dengar ada kucah. Dah hari. Dah ni dalam laut. Ngakari ayun tu. Ada ni. Sampai ke lubang kubur bodoh macam sutung tu. Tak? Tapi kalau kita ambil akhirat, dunia kerja kita. Walaupun boleh 14 kilo ya, kalau lain boleh 400 kilo, barakah. Tak? Ni ulang gelak mari. Kalau ulang getel lah ni. Genggeh orang. Mana? Duduk atas telur. Tutur kan mari pula datang. Tak anjing, betul jensek. Mukanya apa bau minyak muka. Nak duk adak kasak. Tak apa. 8 riyal tak pergi ambil sekilo. Dah bagian ngaji. Dah. Sifat Tuhan dak tahu. Sifat Nabi dak tahu. Soh batam mayang dak tahu. Betul tak? Tung dah. Jual sutung, adik kan. Tak boleh
Air 3 4 luar penuh, gitu balik ni. Mendah luar kok. Alu gi laju bong, alu kok. Ho ke sangat. Duk tahu kat mendek spender saja. Ho. Gitu lah apa ke habis homo bodoh macam ikan. Pasal apa? Tidak cakna tentang ilmu akhirat. Betul tak? Tak faham ni kau. Bukan orang marah, tapi biar pandai, biar bijak. Nak, makna kita terpaksa kena pergi laut. Kita kerja laut. Nak kau ni? Nak, buat CD dalam butuh laut. Betul tak? Orang dengar ngajar sambil dengar sutung, dengar bak mayang. Nak, ni dok, puak. Kena sembuh, sutung sembuh. Kan sutung tu baik paksi. Tak, sembuh, hitam ke? Sutung sembuh tu pasal ada mayang. Dok, tam letung ke? Tak salah ngaji universiti, belajarlah. Silakan. Tak salah belajar siapa mereka Kanada. Kalau ada universiti di planet lain pun boleh gigi. Tapi jangan tinggal belajar hak akhirat. Biar dua-dua ada. Betul tak? Hasanah pi dunia dengan ilmu dunia. Hasanah fil akhirat dengan ilmu akhirat. Comel lote. Nak? Setengahnya menutup aurat dengan pakaian yang suci dan menutup pihak atas dan kelilingnya. Dan setengah daripada menutup aurat. Aurat ni ma yajibu satruhu atau ma haruma nazruhu. Aurat maknanya perkara yang wajib tutup atau perkara yang haram dilihat. Itu maknanya. Jadi ada gak yang tak ada aurat, ada benda aurat, ada tak ada aurat. Jadi nak faham makna aurat tu sendiri. Aurat maknanya yang haram dilihat. Tapi bila orang tak faham, dia katanya gini, boleh tengok aurat tak? Kalau gini, tak boleh. Aurat tu benda tak boleh tengok, boleh ke mana? Faham? Ada yang tak ada haram auratnya dilihat, seperti kanak-kanak. Faham? Kanak-kanak budak yang kecil, umur 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke, nak tidak haram. Bila tidak haram, jika dilihat tidak dengan bernafsu. Tapi kalau dah budak besar, walaupun tak ada nafsu tengok, haram. Ada orang ngajar, dia kata kalau kita tengok tak ada nafsu, tak haram. Oh, sedap gamak. Faham? Sama-sama tua tengok, tapi jangan nafsu tu, tak haram. Oh, sedap kata. Tak boleh. Biar faham, baru ngajar orang. Ninggok bahang rambang kali. Nak? Wajib tutup aurat ni semua manusia. Tapi aurat masing-masing. Aurat tidak sama, aurat apa lain. Aurat orang lelaki lain pula. Aurat orang lelaki seorang diri, tak ada. Aurat orang puan seorang diri, tak ada. Tak ada aurat. Dah tu punggung. Punggung bukan aurat. Dah semalam orang kata ngajar haram tunjuk punggung. Tunjuk ke orang. Dah hidup seorang dalam bilik, ada orang tak? Ada tak? Tak ada orang haram dah. Haram tak buka? Tak haram lah. Faham? Jadi ulang balik, makna aurat anggota yang wajib ditutup dari pandangan manusia yang haram melihat. Panjang. Kita hurah balik lagi. Aurat artinya anggota yang wajib ditutup dari pandangan manusia yang haram melihat. Jadi bila sebut aurat, maknanya anggota. Bila sebut anggota, kalau bukan anggota, tidak haram ditunjuk. Kalau apa anggap tudung dia, anggota dia tak tudung? Tudung apa? Anggota tak? Cik jawab. Dari jawab, tudung tu anggota ke tak? Beratlah nang domu ni. Anggota tu, tudung apa kan dia pakai tudung. Jibat dia tu anggota tau. Dah apa dah payah nak jawab? Macam sutung kot ni. Bukan anggota lah. Dah anggota dia mana? Rambut.
Itulah baru anggota. Jadi kalau tudung dia haram tak orang lihat? Biar cekak jawab. Tudung dia aurat mana anggota perempuan atau laki-laki. Dan kalau tudung anggota tak? Tak. Bila bukan anggota, tudung haram tak orang tengok? Kita jawab lalu kemas. Dah, biar kemas gitu. Harus sedap sikit. Soalan bodoh ni. Bukan soalan ayah mana nak beza sekut jagung ke kereta. Tak boleh beza kau. Maka lain daripada anggota tak haram. Dia pakai kasut. Kasut tu anggota tau. Tak, maka anggota kasut tu haram tak orang tengok. Tak, kemah dah jawapan. Tu ngaji, faham? Maka di dalam kasut itu namanya kaki. Kalau kaki aurat, dan aurat haram tak orang tengok. Situ. Jadi anggota yang wajib ditutup. Maka ada pula anggota yang tidak wajib. Kalau orang puang satu kaum muka dan 2 pergelangan tangan, maka haram dia tak dah. Kalau laki-laki lutut ke bawah, pusat ke atas, dan lutut ke bawah haram tak tengok? Tak haram dah. Faham? Pasal tak masuk takrif aurat. Kemudian pula yang wajib ditutup itu tutup daripada nampak oleh manusia. Bila disebut manusia, kalau bukan manusia haram tak tunjuk. Dia masuk dalam kandang lembu, duk siok. Dia masuk dalam kandang lembu keliling tengok. Dia masuk duk siok pun. Sah kat kain. Faham tak? Lu lalang tak akal. Tunjuk ke lembu. Faham tak? Lembu pun haram tak? Cik jawab. Haram tak? Dah tu lembu nampak? Tu kena faham takrif. Aurat anggota manusia yang wajib ditutup dari pandangan manusia. Nampak lagi? Jadi lembu bukan manusia. Lembu tengok dak dosa. Dia pergi dalam kandang kambing. Dia pun pusing punggung. Selok punggung. Selok kain. Kambing kambing. Haram tak? Tak. Pasal pandangan kambing. Kalau binatang kita wajib tutup, nak kecing pun mana? Masuk nak kecing, ada anak katak reka dalam bilik air. Kacimu lazik tu bit meluar. Dah apa tak kecing? Tak boleh, katak ada. Dah apa? Mu takut tak? Aku takut pergi tengok burung aku. Dah haram betul. Katak dia binatang. Dia ada orang baru tak dia buka aurat. Faham lagi? Kau puang pula masuk nak perak, tak jadi tu bit mula apa. Ada semut dia terlalu ke bilik air. Apa dah tengok punggung aku dosa kat gigi aku. Dah. Ya, biar ketik tak apa lagi. Jadi biar faham baik. Yang kedua, selain binatang, daripada pandangan jin. Jin nampak tak kita? Dalam Quran kata jin nampak kita, kita tak nampak jin. Jadi kalau kita telanjang jin nampak haram tau. Tak, sebab mana aurat yang wajib tutup dari pandangan manusia. Faham lagi? Yang ketiga, malaikat tak wajib kita tutup. Tak, cuma dalam keadaan tidak perlu sunat kita bertutup. Daripada dilihat oleh malaikat biar nampak comel, dalam masa perlu kita buka. Hak tu baru betul. Warak tak tepat janganlah. Siapa umur berapa ni wajib tutup aurat? Siapa mati. Dah kalau dia nyanyak dah, dia tak wajib tutup, orang lain tolong tutup. Ada orang tua-tua tak nyanyak pun jenis cabur liau. Faham tak? Dia tak ada puing pun tak ada orang lelaki tua dah umur 60 70. Mari sejik dah orang bang mari nak mayang sejik. Siapa kat kolah dia nak basuh kaki. Dia selok pagi tu kain. Nak basuh kaki. Nampak yang ribet. Basuh kaki dah apa pasal selok apa puing gitu. Itu masalah dia tak faham. Dah mu nak basuh kaki ke nak basuh burung?
Nak basuh kaki, mu selok sikit dah lah kain. Yang mu selok apa puing itu apa? Tu hak lelaki hak puang. Biasa mocik-mocik tok tua-tua. Balik sejik, lalu kok padang mucuk. Dia pun angkat kain, buat tabalak. Tak belakang. Puing, peha-peha, Mak Haji. Tok Bila balik jalan sama kau suluh motor. Faham tak? Suluh punggung Mak Haji. Nah, ada tak keberat menandang. Ada manusia dah lihat, ada tak ada manusia tak ada masalah. Lagi aurat yang tidak ada aurat dengan kanak-kanak tak ada aurat. Anak-anak mana Allah kata awibtib lillazi lam yazharu ala auratin nisa. Au kama ni al-ayah. Dan juga harus bagi kanak-kanak yang masih belum mengerti tentang aurat boleh. Jadi tak ada aurat. Maknanya kalau kita lanjang depan anak kita besar tu tak haram. Pasal dia tak erti. Contoh umur 3 tahun, 4 tahun ke bawah. Nak tak erti. 4 tahun ke bawah, 3 tahun ke bawah. Nak, yang tak erti lagi. Anak ada dalam atas katil, umur 2 tahun congok duduk. Mak lanjang dalam bilik, tak ada duk lipat baju, lanjang. Dah panas musim panas, barang naik semua kau panas. Tak. Jadi dosa dak budak tu erti tak? Dak haram. Ayah mandi dalam bilik air, mandi lanjang. Tok siap. Anak ada lah beseng, duk main anak itik. Umur 1.5 tahun. Dia buat air sikit, dia boleh beseng. Ayah mandi belah bau lanjang. Anak dia habis kuat lenggok. Tak erti kala. Betul tak? Tapi kalau anak tekan yang 3 dah duduk dalam beseng, jangan lanjang. Dia titik dia. Tu tak ada aurat kat budak cek dia panggil. Lagi tak ada aurat. Siapa? Suami dan isteri. Tidak ada aurat. Maknanya tidak ada anggota yang wajib ditutup antara satu sama lain. Anak pergi sekolah, cucu-cucu sekolah belaka. Duk 2 orang ni tok ki ngetuk lanjang belaka lama. Haram tak? Cik jawab. Haram tak? Tak. Kena buat si sekala. Faham tak? Boleh membangkitkan semangat dia panggil. Tidak jadi tak nak mau. Ada orang tua kan? Masih baru nikah main tidur sekatil. Tapi pakat tok dah tidur suku. Betul tak? Tok ki tidur atas katil. Tok bawah katil. Boleh tok tidur atas rumah. Tok ki ni tok ki. Tok ki tidur bawah rumah itu atas gerai. Tak naik dah. Naik merok Faham tak? Tu tak ada aurat suami isteri, tak ada aurat, tak ada haram, tak ada dosa. Tu suruh nikah. Tak ada hak dengan umur berapa nak ambil keseronokan dengan melihat atau menyentuh, silakan. Mu pakat tok, pakat tok nyang, suami isteri tak ada aurat. Faham? Dah kau tengok hak tengah jalan dosa. Biar dosa kecil pun dosa tak? Dah tengok ada mah. Ada masalah. Balik lagi kabur ke Muhaji. Muhaji, main kejap. Ngong-ngong cak kabur ni, tak apa. Lanjang. Ada. Lanjang malam ni aku nak tengok. Wajib tak taat? Wajib kena taat arahan suami. Betul tak? Tu baru suka hidup. Malam esok Muhaji panggil tak? Tok Ila baru balik. Subhanallah. Tak Ila malang kita. Alah ni aku nak tengok mu pula. Faham tak? Dosa tak nak khabar? Suka tak? Suka gogang-gogang galak. Nak? Ha duk ngilang. Nak? Orang ingat tengok Gusti. Dah duk galak tu bilang dengan bini dia. Jangan cucu ada balik awal. Jadi tak ada aurat. Baik. Dan setengahnya menutup aurat dengan pakaian yang suci
dan menutup pihak atas dan kelilingnya. Kena tutup tu dengan sesuatu yang suci nak semayang. Kalau tutup dah tapi yang tak suci, tak sah semayang. Ni bab semayang bukan menutup aurat di luar semayang. Bab menutup aurat dalam semayang. Di luar semayang kadang-kadang kita tak tutup aurat, tak ada masalah. Tapi dalam semayang kena tutup aurat. Kerana dia syarat sah. Faham? Tutup dah dengan baju tapi baju kena air kecing, tak sah. Dah kalau tak ada pakaian, tak ada tempat nak basuh kena. Kena je, kena takak, kena kurung, pakaian yang ada kena air kecing kena. Dua pendapat ulama. Satu pendapat dimaaf kerana tiada boleh dibasuh dan semayang sudah datang kewajipannya. Pendapat yang kedua, tak sah, kena telanjang baru sah. Nampak? Dua-dua ni pandangan ulama fiqh. Nak ikut hok mana? Kok pandamu. Ahli fiqh belaka. Nak mudah bagi kita. Tapi itu bila tu? Tak ada air nak basuh, tak ada apa. Kita bukan duduk di rumah je. Tahu dah air ke air kena air kecil sikit, biar mayang sikit. Awak dah tahu dah. Allahu akbar. Hak tu dak pakai rawat. Nak. Banyak kan jabat-jabat. Hak jenis dak balik, dak mayang lahu. Apa dak mayang lahu? Aku kecil ni kena air kecil sikit. Keluar dalam. Bodoh sungguh. Nak siapa dak semayang lahu. Sekali mayang semua hari tu. Kecil tu ngecik sikit air kecil. Dak mayang lahu. Dak asal? Asal kadang-kadang balik. Nak dah balik rumah. Gitu pula. Padahal keluar dalam pun kena. Keluar luar kena tak? Tak kena dah. Nak semayang buanglah keluar dalam. Apa yang bodoh tahap gabang gitu? Nah, takkan nak khabar pula dan barang siapa yang seluar dalangnya kena air kecing. Tetapi tidak kena pada seluar panjangnya. Maka hendaklah buang seluar dalang dan pakai seluar panjang. Tak payah khabar gitu orang cerdik dah. Nah, ni apa benok apa siapa gini? Kalau dalang mau kena air kecing, buka ya. Pakai balik luar panjang. Tahu tak? Boleh mayang di mana-mana, di pejabat, di kelang, di laut. Dia tenang jabat, nak ruangkan ni jabat. Tu 2 kali bahlul. Takkan buang depan orang ramai. Masuklah dalam bilik air tu. Faham lagi? Nak kabur belaka berat sungguh lah. Dan pula keluar kita boleh basuh. Ni jubah ni kena kecing, kena air kecing contoh. Nak mayang ni. Orang nak mayang-mayang Allah kena pula air tahi burung. Nak pula tahi ayam. Nak pergi nawak, nak mayang jenazah. Pergi kat paik. Mula-mula buka paik, ambil tangan tu, buka air biar jatuh atas najis, buang najis dulu. Pekat pertama dipanggil buang najis. Faham tak? Bila tak ada dah rupa najis, bersihkan tangan, dipanggil basuh. Basuh pula. Ingat kalau kena sini, biar air berhangkut atas ni, biar basuh gini. Kalau kena kat ni, lepak gini, biar jadi gitu. Faham tak? Contoh. Biar basuh tu sekira-kira kita rasa dengan cucuran air ini, habis dah najis turun belaka. Boleh semayang. Senang je. Dia kata bukan wajib basuh selah. Hei, apa khabar kamu? Wajib basuh selah ni 2 keadaan. Yang pertama selah baju kena tahi. Ataupun kena tepak je. Tapi kita tak ingat kat mana. Yang kita yakin kena. Wajib basuh selah baju. Faham lagi? Adapun kena sini saja, wajib basuh sini saja. Tapi jangan pula orang puang esok dia pun basuh situ saja. Baju laki dia. Lepas tu gosok mula. Faham? Hak tu basuh semalah. Hak tu bukan basuh najis, basuh nak beri kebersihan. Faham? Aduh lah. Boleh senang sangat tapi kena bersih. Islam ni sederhana, maknanya jangan lebih, jangan kurang. Lebih sangat doa-doa lalu tak ada najis pun kata ada najis. Kurang ni pula ada najis lelek-lelek, wak tak tahu. Jangan tengah-tengah. Comel selalu. Dah kalau kena tahi binatang kau bodohkan
tahi binatang adalah najis. Walaupun binatang yang kita boleh makan macam lembu, unta, kambing. Yang dimaaf najis-najis yang sedikit. Contohnya tahi lalat. Contohnya tahi nyamuk. Sedikit dimaaf. Banyak tidak dimaaf. Dan kalau binatang tu sendiri, binatang anjing babi saja yang najis. Binatang lain tak najis. Mana kita tengah mayang, kucing mari duduk atas riba masa tayak akhir. Kucing najis tau? Dok. Maka tak payah akak biaya duduk situ sampai tayak akhir salam. Betul tak? Dia tu dah kalau di tubuh kucing ada najis. Soalan dia. Kita jawab kalau tubuh sehati kucing ada najis, sama kok dengan baju mu ada najis. Sah tak? Baju kita ada najis, sah tak? Dah kalau kucing ada najis, tubuh dia sah tak? Tak sah belaka. Kita karbon natang ni hak tak ada najis di tubuhnya. Kita tengah tayak awal, tayak akhir, kucing mari duduk atas riba. Maka hukumnya tak batal sembahyang kita kerana kucing bukan najis. Dah kalau buat apa buat misal dengan kucing? Jawabnya sebab kucing sokmo-sokmo lah. Hak jenis duduk atas riba orang sembahyang. Jarang kita sembahyang kubah duduk atas riba. Kubah mari bong duduk. Mampu kerah ya haji. Faham tak? Biasanya kucing ni lah. Dah kalau nata-nata terbang tak ada masalah. Kita tengah sembahyang, kita angkat tayak, mari belalang duduk atas tangan kita. Tak ada masalah. Dan ulama-ulama salafus soleh meriwayatkan biasa semayang dulu di padang pasir, di tanah Arab, burung singgah di atas bau, burung singgah di atas kepala, tak membatalkan semayang. Terus semayang. Ambo apa burung tak kenal orang. Apa jinak gitu semua, bukan dia tak kenal, dia ingat tiang. Dah mana? Pasal semayangnya khusyuk. Maka burung pun tidak takut untuk singgah. Kita garuk mon. Bukan kata burung, babi tembak. Tengok kita. Berkelepar kali genyeh situ, genyeh sini, genyeh situ. Dan menutup pihak atas dan keliling. Pihak atas ni gini. Kalau kita mayang pakai jubah, tak pakai seluar dalam, tak pakai pakaian dalam, maka wajib kacing kat tekak ni. Faham tak? Kalau tak kacing ke mana? Tak kacing batal tak? Tak batal. Melainkan kalau kita rokok ataupun dalam keadaan pergerakan semayang, orang boleh nampak aurat daripada lubang baju kita, tak sah semayang. Dalil Nabi pesan seorang laki-laki yang semayang terbuka dadanya, padahal dia pakai selah pakaian. Nabi suruh kacing butang, dan butang tak ada. Nabi suruh cocok dengan duri kayu. Nampak lagi? Duri kayu suruh cocok sini. Baju kan dulu-dulu kata kita senang ada zip lah. Orang dulu-dulu ikut capai je ngepik baju pun. Nabi suruh cocok dengan rating duri. Menunjukkan kena tutup. Masalah dalam ada badan pakaian dah tak ada masalah. Dari atas, dari keliling. Mana keliling nampak aurat tak sah. Time berdiri nampak lubang punggung sini, lubang baju nampak punggung, tak sah. Orang puang daripada tepi dia, orang lari ke belakang nampak labu putih, tak sah. Pasal keliling dia panggil. Daripada bawah tak wajib. Pasal bawah dia ditutup oleh bumi. Masa diri budak-budak dia masuk bawah surau. Surau pasal papan jarang-jarang itu. Tok Imam tengah baca Fatihah. Tak kalau lalang. Budak kapung nampak batu. Tak batal semayang. Pasal daripada bawah. Faham? Siapa suruh kita? Jadi daripada keliling dan daripada pihak atas. Cuma sunat kita orang lelaki pakai 2 lapis sebagaimana orang puang. Orang puang Nabi kata pakai 2 lapis afdal. Dalam baju kurung atau baju apa je pun, luar pakai sarung. Orang lelaki pun gitulah. Kalau boleh hak pakai kain tu, pakailah selagi seluar di dalam. Kalau pakai jubah gitu juga, kalau pakai jubah pakailah seluar balik dalam.
Sebab apa? Pada pakai jubah tu, utama jubah putih. Dia tak pakai luar lek dalam, dia pakai luar dalam. Faham tak? Tapi masa sujud tu nyaknya. Nampak terang underwear. Dia pakai jubah putih. Tengok tu imam. Pakai jubah putih. Pakai luar dalam aja. Dia pun sujud. Boleh baca krokodil. Getah nampak luar dalam. Malu tak? Malu kat orang. Tu hak molek kena hak berlubang. Nak balik awal. Dah pakai kain pelekat pula. Dah pakai luar dalam. Gaduh-gaduh kilah. Dah mayang. Tayang awal orang bangun. Dia bangun. Dulu pada orang duduk tak kain dia. Maka dia berdiri dah. Kain tahiyat lagi. Balik awal. Faham tak? Lanjang tu. Walaupun dia boleh akak dengan segera. Tapi orang dang tengok dah. Dang orang tengok. Faham tak? Sampai ke mati pun orang cerita. Waktu tu lanjang mayang. Faham? Dah kalau terbuka ke mana? Kalau terbuka, tutup dengan segera, dah atas. Tengah-tengah mayang mari angin. Dia duduk kepala belakang sejik tu. Angin piung akak. Kat bawah tu cak rajah duduk tu naik patah kipas. Puing belakang sejuk. Puing dia pun tutup. Dengan segera dak batal. Tapi kalau terbuka aurat dia kata biar pergi Fatihah dulu lah, kat gigi baru tutup aurat, batal. Faham tak? Kerana ulama kata wa in satarahu faura, maka fayu'anhu, maka jika dia menutup aurat yang terbuka itu hal keadaannya bersegera, maka dimaaf daripada yang demikian itu. Faham? Atau diselok oleh anak atau binatang, maaf juga kata ulama mereka. Nah, jenis kampung tu ramai beruk, ramai ke, tanya orang mayang selok kain. Maka dimaaf, Atau anak hak dah reti, budak umur 2 tahun biasa. Dah molek ayah sujud, anak pun akak jeng akak gitu. Puing ayah. Kita pun tutup dengan segera. Tak batal lagi. Atau kain jatuh, tengah-tengah wajib tengok berbok jatuh kain. Kita pun akak dengan segera, tak batal. Kilah beraluh kata Imam Syafi'i. Jangan awi 3 kali berturut-turut. Dalam mazhab Hanafi Hanbali 14 kali pun tak apa, pasal dia kira pekerjaan untuk menyempurnakan sembahyang. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan pula. Baik. Apakah hukumnya solat dak ingat kacing zik seluar? Dia selalu. Dia mayang pakai luar, lepas tu dak ingat kacing zik. Jawabnya tak ada masalah. Yang wajibnya khabar tadi menutup aurat, bukan wajib kacing zik. Bahaya. Wajib syarat sah semayang, wajib tutup aurat. Faham? Tak wajib pakai seluar. Seluar tak wajib pakai semayang. Apatah lagi kacing zik, lagi pula tak wajib. Jadi kalau zik dia tak kacing, tak nampak aurat, sah tak semayang? Sah. Jadi yang jadi tak sah semayang, zik terbuka ke sebab nampak aurat? Cik jawab. Sebab nampak aurat. Kalau sebab zik terbuka, tak sah semayang, tak menasabah. Zik tak kacing, mesti terbuka aurat dulu. Zik kacing tak? Tak kacing. Nampak ada aurat? Tak nampak. Sah. Faham lagi ya? Macam pakai kain carik ya. Besar cariknya, besar, tapak tangan dalam semayang. Sah tak? Sah. Sebab syarat sah dia kata tutup aurat. Dia tak kata janganlah kain carik. Kain carik sah semayang. Dia tak boleh aurat terbuka. Baik, kain carik tapi aurat tak nampak, sah tak? Kain tak carik, nampak aurat, sah tak? Tak sah. Pakai kain tak carik. Macam orang puan dia gaduh-gaduh nak pergi pasar, dia pakai kain batik. Dia pakai batik masuk kain dalam apa semua, dia pun pergi pasar. Rupanya ujung kain batik tu sakut atas ning. Selok gitu.
Nak pergi pasar melelak ada pergi beli sayur. Kan? Orang jual ikan wi aja haya seko. Masa kain selok alik belakang. Ha tu cari dak. Dak cari. Nampak orang tak? Ha jadi biar faham baik. Kalau kain cari sekalipun, luar cari sekalipun, tapi dak nampak aurat sah. Tapi kalau nampak aurat zit buka memang tak sah lah. Faham tak? Lain baru terbuka baru nampak. Kita pun kacing segera. Nak sebab kita duduk nak rokok, gerak bunyi zit terbuka. Kita pun nampak aurat, kita pun tarik segera. Dimaaf. Tapi kalau lama dah terbuka dan nampak aurat, tidak dimaaf. Faham tak? Rakaat keempat tau. Dia rasa sejuk. Faham tak? Dia tengok buat benda duduk luar. Faham tak? Rupanya dari rakaat pertama sejuk dah. Nak duduk luar dah. Maaf tak? Tak maaf lah gitu lama dah. Tak gitu maaf. Ada orang kata dengar khutbah lebih baik pada semayang tayak masjid. Tak betul. Semayang tayak masjid lebih baik kita kerjakan baru kita dengar khutbah. Ini sunnah Nabi SAW. Tu baru betul. Yang tak betulnya tanya nak habis khutbah baru nak masuk, baru nak galak kata awak tayak masjid. Ni perangai tak molek. Faham? Bila ada orang meninggal diadakan majlis tahlil. Ada kata tak perlu buat, ada kata ada orang buat. Mana betul ni? Dengar molek. Tahlil ni majlis yang jemput orang membaca Quran, berdoa untuk si mati. Betul tak? Rasa-rasa gitu dah sini. Faham? Dia bukan wajib. Bukan amalan wajib. Dan dia bukan sunnah. Maknanya Nabi tidak suruh buat. Sama ada atas arahan wajib, atas arahan sunat. Bukan belaka. Kerana tu ulama-ulama mengatakan hukumnya adalah bid'atun jaizatun. Bid'ah pasal Nabi tak pernah buat. Harus kerana tidak ada larangan. Faham lagi? Tak payah balah. Kita ambil ni daripada pandangan 4 mazhab ulama. Faham lagi? Mazhab Syafi'i, ulama fiqh mazhab Hambali, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Hukumnya bid'ah yang harus. Apa kata bid'ah? Kerana tidak disuruh oleh Nabi dan tidak diamal di zaman Nabi. Apa kata harus? Kerana hukumnya tiada dilarang. Orang berdoa, orang baca Quran, adakah dilarang? Tidak dilarang. Dah hak mana bid'ah yang tak betul? Kita tetap wajib kena buat, situ salah. Faham? Tu kesalahan dia situ. Siapa kata wajib kena buat tahlil, maka ini adalah salah. Yang kedua salah apa? Dia tetap kena buat 3 hari atau 7, 40, 100. Tu salah belaka. Mana lagi salah? Iaitu dengan rasa inilah caranya, tak, maka mayat akan senang lenang di alam barzah. Jawabnya salah. Belum tentu, kita hanya berikhtiar sahaja. Faham lagi? Yang keempat, pergi nak makan ke darah rumah orang, bukan niat nak berdoa untuk si mati. Sini satu kesalahan. Yang kelima, menggunakan harta anak yatim. Kalau ada anak si mati yang masih kecil, guna harta si mati, situ haram. Kalau kita jaga benda-benda ni, jadi harus tak ada masalah. Waktu dalam fatwa Syekh Nasir Farid Wajdi, mufti negeri Mesir yang sebelum ni, muka surat belakang sekali, fatwa syar'iyah mufti Mesir Syekh Farid, dia mengatakan kalau kita duduk berkumpul, kita tahlil, kita berdoa ikhlas kepada si mati kerana Allah, insya-Allah Allah izin kita boleh membantu si mati. Tapi 5 perkara tadi kena jaga. Jangan dok main kena buat 3 hari 7 hari ngaruk belaka. Kita rasa kita nak buat, kita buat. Tak mau buat, sudah.
Jangan baloh. Dan kita kena ingat ini hanyalah ijtihad ulama sahaja. Ada dua amalan yang lebih hebat, iaitu merupakan nas. Yang pertama, anak-anak itu sendiri berdoa dan kita bersedekah kepada si mati dengan sedekah anak yatim, derma masjid dan sebagainya. Ni dua ni nas lebih hebat. Tapi orang tak buat tahlil, jangan marah orang buat. Orang buat tahlil, jangan marah orang tak buat. Bodoh belaka duk baloh. Kerana perkara ni perkara harus sahaja. Faham? Hukum minum susu dada orang lain yang sudah diperah lah maksudnya. Tak ada arah nak minum mu ni. Jawabnya, orang yang harus kita minum boleh. Contohnya susu mak kita. Anak dia minum, boleh tak? Cik jawab. Anak minum susu dada mak, boleh tak? Halal tak? Siapa umur berapa? Itu soalan tu payah. Jawapan mudah. Faham tak? Soalan tu payah. Siapa umur berapa? Tak boleh jawab dulu. Jawapannya mudah. Tak ada sekatan umur. Faham tak? Dia kata 2 tahun dalam Quran, 2 tahun je. Hoi! Hak tu kebiasaan. Allah bukan kata mesti tak lebih 2 tahun. Allah kata kebiasaan budak-budak ngopek 2 tahun. Bukan makna ayat lebih 2 tahun haram ngopek. Tak apa, cakap tanang boleh. Cuma nyanyi ke mak dia, rebeh mak dia dah cakap tanang ngopek. Jadi kalau dia nak juga suruh mak dia perah dalam botol, tak ada masalah. Dia nak pergi kelaut, pergi candak. Mak borang susu dia botol nak candak lah ni. Tak ada masalah. Pasal anak boleh minum susu mak. Dah kalau bukan mak kita, mesti ada izin daripada suami dia. Faham tak lagi? Kena ada izin daripada suami. Kerana suami labanul fahli, hukum dia tuang punya susu. Faham lagi? Mana-mana perempuan yang ada susu dalam kopek dia, tak boleh barang-barang nak ngopek anak orang atau nak perah lah botol jual kedai, kena izin suami. Kerana suami tuang punya susu kita, tuang punya kopek suami tuang dia. Faham tak? Malaikat ketika darurah, jumpa anak orang kelaparan dalam hutang, sesak, sama-sama sesak, nak telefon laki tak ada, nak khabar minta izin jauh, maka anak yang kelaparan dia pun beri susu menyelamatkan nyawa anak, tidak haram. Faham lagi? Komen tentang kematian lembu yang cukup tragis di highway negeri kita. Jadi pernah tak kita khabar tidak ada lagi highway di mana-mana dunia yang lepas binatang boleh masuk dalam melainkan Terengganu. Betul tak? Ada tak kita khabar? Ada kemarin 3 orang penunggang motosikal superbike acul lebur bermotor. Lepas subuh bertolak daripada Dungung ke Kuala Terengganu, lalu ke highway baru di Aceh. Lembu duduk congok tengah jalan, tengah lain putih. Faham tak? Acur habis motosikal, orang cedera, patah riak. Lama dah ke apa? Tak ada lagi highway dalam dunia yang benarkan binatang masuk melainkan negeri Terengganu. Pasal kerajaan dia macam binatang masuk tu kok. Betul tak? Ni bunuh orang, nyawa orang, ada. Rakyat didulukan, tak. Lembu didulukan. Lama dah kita bunyi. Tapi dah rakyat tak sedar. Dah kita tak mampu untuk menjadi kerajaan. Letak jawatan beri ke orang lain, kita tak mampu. Takkan nak jadi khani boleh ramai-ramai. Jadi kerajaan. Mana benda kecil, lembu boleh ada dalam highway ni, tempat orang berjalan selesa. Orang tak fikir lagi masalah ada binatang. Orang nak jaga sama-sama kenderaan je, jangan tepuh. Betul tak? Tiba-tiba lembu tengah jalan. Dah macam mana? Patut duk kabalat nama highway terbaik dunia, jalan yang terbaik, gini bagian loya buruk. Nyawa orang, pas orang mati, patah tekok, patah tangan. Budak training basikal. Mati
minggu lepas, betul tak? Masuk bawah lori. Keluar selalu atas. So, kerajaan akan tingkatkan, akan pastikan kawalan keselamatan semasa latihan dipertingkatkan. Nah, ayat pun setuju lagi. Salah. Bapa yang jadi rebah gitu? Adakah kerana kawalan keselamatan atau kerana jalan berlubang? Bila jalan berlubang, nah, adakah kita patut tingkatkan keselamatan ke kita baiki jalan? Ada? Apa kita tak nampak? Faham lagi? Patut kerajaan akan pastikan jalan sempurna, tidak ada lagi lubang. 2 bulan lepas dipaka, nak pergi kerja, dah molek dia potong lori ni jauh lagi, dia pun potong lah. Faham tak? Bila potong lubang, melambung jatuh, lori lain tu berong lenyek. Kan jalan ni kan bayar road tax, mana tak ada lubang macam meja ni, tu orang panggil jalan. Kalau lubang itu orang panggil jalan, orang panggil baruh. Nah, jadi salah dah. Naik motosikal salah tak? Memotong salah tak? Tiba-tiba lubang, siapa salah? Ada? Banyak dalam Facebook. Sebab hak training basikal 30 tahun, 40 tahun dah duk training basikal. Ada tak pergi masuk bawah lori? Tak ada, dia lain dia, lori lain ni. Bukan lain basikal main gini, kau tengah lain putih. Dia tepi. Faham tak? Tapi dah lubang kum melusi ketang melambung. Nah, jadi salah kerana tak ada kawalan keselamatan ke tak salah kerajaan? Cik jawab. Baik, ada kawalan keselamatan. Kita ambil 2 orang rider Malaysia daripada Perancis. 30 tahun duduk kawal Tour de France. Hebat dia ni. Tiba-tiba ada lubang. Rebah juga tak? Rebah juga. Biar cerdik tak. Tak datang nyawa orang habis gitu. Nak. Apa nak salah keselamatan? Kan ada sama budak dia ikut motosikal depan, ada motosikal belakang. Nak, kalau tak ada buat gohik saja, duk gohik saja. Bukan stick punya. Duk gohik saja, ada orang langgar. Tak ada. Pasal jalan molek. Dah faham lubang, nak melikuk habis. Ngambung masuk dia tu. Wah, molek jalan. Tak boleh nak buat. Berhenti kerja. Apa yang perlu kita buat ketika ziarah orang mati? Bila kita ziarah orang mati, yang pertama sekali untuk diri kita sendiri, iaitu mengingatkan kepada kematian. Bila sampai di tempat, maka sunnah nabinya ucap takziah kepada keluarga si mati. Takziah ni bukan kafir, Islam, hak Nabi. Apa ucapannya? Banyak. Antaranya mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kamu semua. Nah, kalau kematian ni anak, mudah-mudahan dengan kematian ini Allah memberi pahala kepada ibu bapa yang sabar. Contoh, faham? Itu baru ucap takziah. Kemudian berdoa kepada si mati. Kita tak bila ziarah kematian, waktu turun kursi banyak-banyak bawah. Kursi rotan, kursi set, kursi download waktu turun. Bagian sembang ramai-ramai. Mari seorang duduk, mari seorang duduk, mari seorang duduk. Mayat atas nu kering garing duduk lama. Nawak sembang bawah. Nak mati ku apa? Ku tiga, maka roti canang ke kita pukul 10. La ilaha illallah. Itu cerita benda pula roti canang kan orang mati kan. Nak pergi naik tengok, tanya kat mana arwah duduk, mana boleh saya pergi tengok dah. Faham tak? Itu cara dia. Bagai sembang bawah gitu. Saya kursus di Kelantan 4 hari, Ahad sampai Rabu. Tolak Terengganu pada hari Ahad. Soalannya sampai di Kota Baru, saya boleh solat jamak tak? Hari tolak hari Ahad. Kira 4 hari ke tak? Dengar molek. Dia nak pergi kursus di Kota Baru, kursus JKK. Baik, 4 hari. Dia pergi hari Ahad nak balik hari Rabu. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Maka hari Ahad bertolak dari Terengganu nak pergi ke Kota Baru. Hari Rabu balik. Dia dalam bab musafir nak kira ni, hari tolak tak kira, hari balik tak kira. Maka Ahad tak kira, Rabu tak kira. Yang kiranya Isnin, Selasa. Isnin, Selasa 2 hari saja. Bila 2 hari saja dia duduk di Kota Baru, dia masih nama musafir. Maka boleh jamak qasar.
Yang tak bolehnya hari pergi tak kira, hari mari, hari balik tak kira. Hak tengah ni 4 hari dan ke atas baru hilang nama musafir. Contoh, hari Ahad tolak. Siapa tengah hari tolak pagi pukul 11. Lagi Kota Baru. Siapa pukul 4 petang hari Ahad. Tak kira Ahad. Baik, dia nak duduk Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Dia nak balik hari Jumaat, maka tak boleh jamak kosong. Siapa di Kota Baru. Sebab dia pemukim Kota Baru. Dalil dia duduk Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Tapi kalau hari Khamis dia nak balik, dia nak duduk hanya Isnin, Rabu, Khamis. Isnin, Selasa, Rabu. 3 hari saja. 3 hari masih musafir. Ingat lagi nak kira. Bila ingat, ajar korang. Baru berkembang ilmu. Soalan seterusnya. Selepas orang puan bersalin, apakah jenis mandi yang dia wajib mandi? Orang puan bila dia bersalin ni mana beranak, bukan bersalin maju. Bila dia beranak ada tak mandi? Ada 2 jenis mandi orang puan biasanya. Yang pertama mandi beranak, yang kedua mandi nipah. Baik, mandi beranak ni mandi bila ada. Bila kau wajib? Bila dia bersalin tak ada darah nipah, seperti belah perut. Dia belah perut. Anak ni tak ditubik ke bawah, dia belah perut di doktor. Waktu tubik anak ke atas, maka tak ada darah nipah. Waktu tubik dah ke atas, ke kemaluan kering-kering, maka kena mandi wiladah atau mandi beranak. Dalam niat aku mana? Niat mudah saja, aku angkat hadas yang besar kerana Allah Ta'ala. Faham? Tapi kalau beranak macam biasa, ada tubik darah pula, maka tunggu kering darah tu, dipanggil darah nipas. Kering dah, bermakna dia ada 2 hadas. Hadas beranak betul tak? Hadas nipah bila kering, kadang-kadang orang kering 30, kadang-kadang 40, ada 46, ada 52. Faham tak? Bila kering, dia pun mandi sekali saja. Berok kena air atas kepala sahaja aku mengangkat hadas yang besar. Sekali saja cukup. Faham? Hari keberapa sunat belah mulut bayi? Ada kata hari pertama, ada kata hari ke-7. Dua-dua ni ada pandangan ulama belaka. Saya dan nazar, beg duit hilang. Kalau jumpa saya nak beri duit sejumlah, tapi tak tahu berapa banyak. Takdir jumpalah beg tu, tapi jumpa kat jabat. Dan orang jabat tu kata ada orang jumpa tak tahu siapa beri. Jadi gana Ustaz nazar saya ni 2 tahun dah. Kena denda tak? Jawabnya tak kena denda. Dia gini, dia hilang beg piti. Dia pun nazar, siapa yang jumpa beg piti aku nak hadiahkan sekian banyak hadiah. Tiba-tiba orang yang jumpa sudah tidak dapat dijumpai. Orang serah je beg tu. Maka dia dapat tak beri kepada orang yang jumpa? Tak dapat. Maka boleh disimpan saja hadiah sampai bila-bila pun. Faham lagi? Bila jumpa nak maka dia wajib beri, baru wajib tunai nazar. Contoh macam orang nazar, kalau aku baik sakit ni, aku nazar nak beri RM10 ke orang miskin. Dan molek dia baik sakit, tak ada seorang orang miskin dalam Terengganu. Faham tak? Maka tak wajib beri lagi. Dah dosa tak? Tak, pasal orang miskin tidak wujud. Dia kena tunggu wujud orang miskin baru wajib beri. Gitu juga dengan beg tadi. Kerana tu kan jumpa beg lari dah. Jadi kalau kata nak beri, tak wajib beri sesiapa. Pasal nak berinya nazar bukan pada anak orang ramai. Tu kan jumpa. Tiba-tiba 30 tahun barulah mari orang tu. Cerita rupa dia yang jumpa beg. Kita khabar. Dia pun mari rumah kita beri RM1. Pasal dia kata tak tahu nak beri yang mana. RM1 dikira hadiah. Tapi nyanyi korang lah. Tak padang mari. Tak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.